membentangkan iaitu topik pertama, iaitu peruntukan dan agihan untuk kesejahteraan rakyat. Topik ini menerangkan tentang yang mana pihak kerajaan memberi peruntukan ataupun bantuan kepada masyarakat seperti golongan yang memerlukan, iaitu golongan ibu tunggal, B40, pelajar dan sebagainya. Pada kali ini saya akan membentangkan antara bantuan yang diterima oleh ibu tunggal daripada pihak kerajaan. Ibu tunggal menerima bantuan dalam 3 kategori, iaitu perubatan atau kesihatan, bantuan kebajikan dan bantuan perniagaan. Bantuan kebajikan ini pula terbahagi kepada 5, iaitu bantuan kanak-kanak, bantuan orang tua, kasih ibu Smart Selangor ataupun dikenali sebagai KIS, dan bantuan zakat. Bantuan ini diberikan adalah bagi membantu golongan ibu tunggal untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam kalangan komuniti itu sendiri, beserta kepada kanak-kanak juga diberikan bantuan adalah bertujuan untuk tidak menjejaskan tumbesaran mereka semasa hanya ibu sahaja yang menjaga mereka. Selain itu, bantuan perubatan atau kesihatan juga diberikan kepada golongan ibu tunggal. Akhir sekali, bantuan perniagaan diberikan kepada golongan ibu tunggal seperti dengan bantuan zakat bagi membantu golongan ibu tunggal ini mencari ataupun memperoleh pendapatan sendiri bagi menampung kehidupan kehidupan seharian mereka. Kesimpulannya, peruntukan dan agihan terhadap masyarakat ini adalah bagi memberi manfaat terhadap kebajikan masyarakat secara tidak langsung juga. Ianya akan dapat meningkatkan lagi ekonomi dalam negara kerana dengan bantuan tersebut kuasa beli bagi masyarakat dalam negara akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawati binti Ahmad Bakri, S55170. Dan saya akan membentangkan tentang peruntukan dan agihan untuk daya tahan sektor swasta. Jadi, program penswastaan ini telah mula diperkenalkan pada Mac 1983 oleh Tun Mahathir Mohamad. Beliau yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada ketika itu telah melihat keberkesanan program ini dilaksanakan di Amerika Syarikat dan United Kingdom apabila dunia mengalami krisis kewangan, dan melalui program ini telah membantu dua buah negara tersebut menjana semula ekonomi pendapatan negara. Seperti yang kita tahu, ianya sangat membantu untuk membangunkan ekonomi negara kerana melalui penswastaan ini setiap organisasi penswastaan perlu membayar cukai kepada negara, dan melalui cukai tersebut melalui cukai tersebut menjadi sumber kewangan kepada negara itu sendiri. Untuk kerajaan Malaysia, pada RMK yang ke-7 iaitu yang dilaksanakan pada tahun 1996 sehingga tahun 2000, sangat menekankan dasar penswastaan ini melalui Pelan Induk Penswastaan. Seterusnya, melalui RMK ke-7 juga, kerajaan menekankan penglibatan Bumiputera untuk terlibat dalam perusahaan mikro kecil. Kerajaan sangat-sangat committed untuk membantu PMKS ini apabila kepada sesiapa yang ingin memulakan perniagaan, mereka sangat-sangat digalakkan untuk pergi ke bank konvensional dan membuat pinjaman kewangan di sana. Oleh itu, kerajaan juga telah memberi penekanan kepada bank-bank konvensional ini untuk memberikan pinjaman kewangan kepada sesiapa yang ingin memulakan perniagaan mereka sendiri.
Terdapat banyak juga bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan kepada pemilik-pemilik BMKS ini, seperti expo untuk mempromosikan barang-barangan yang mereka buat, dan banyak lagi selain daripada suntikan dana. Oleh itu, apa yang dapat disimpulkan di sini ialah melalui program penswastaan ini banyak membantu kerajaan dalam meningkatkan ekonomi negara, dan kerajaan juga dapat menjimatkan sumber pendapatan dan membolehkan ianya disalurkan ke sektor-sektor lain seperti perubatan dan pendidikan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Syed Zarafizin bin Syashuruk S5474, dan untuk pembentangan saya pada kali ini, saya akan menerangkan berkenaan tentang isu-isu pertukaran kerajaan baharu selepas sahaja pada PRU yang ke-14 yang lepas, situasi ekonomi Malaysia ketika berlakunya pandemik COVID-19 dan juga tekanan yang dilanda ketika pada PRK di Sabah. Baik, untuk isu pilihan raya ataupun pilihan raya umum PRU, mana PRU sebenarnya telah semakin lama rancang, terutamanya ketika hampir menjelangnya musim tersebut, di mana kita dapat lihat PRU ini sudah lama dilakukan, iaitu sejak tahun pada 1955, dan pada tanggal 9 Mei 2018 PRU yang ke-14 telah pun diadakan. Dan untuk pada pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, PRU pada ke-14 ini menunjukkan perubahan yang sangat drastik, di mana Barisan Nasional telah pun kehilangan majoriti, di mana majoriti pentadbiran negara telah pun lama memerintah selama 6 dekad telah pun lenyap begitu sahaja. Dan ini menunjukkan kemenangan kepada pihak pembangkang, iaitu Pakatan Harapan PH. Dan pada masa yang sama juga, Ketua UMNO di bahagian Pengujian, Datuk Insinyur Hasni Muhammad, menegaskan bahawa kekalahan parti PN ini sebenarnya sudah lama dijangka. Namun pada masa sama tidaklah menjangkakan bahawa kejatuhan Barisan Nasional ini seperti kejatuhan yang sangat melampau. Itu yang dikatakan berlakunya perubahan pentadbiran kerajaan di antara kerajaan yang lama dengan kerajaan yang baharu. Untuk ketika berlakunya pula situasi pandemik COVID-19 yang telah lama berlaku pada tahun 2019 bulan November, di mana Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad menukarkan pentadbiran tersebut, lalu memerintah dan juga memilih Perdana Menteri yang baru, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana pentadbiran beliau dalam masa 1 tahun setengah ketika berlakunya situasi pandemik COVID-19 menunjukkan bahawa ekonomi di Malaysia sangatlah lemah dan sangat menunjukkan kemerosotan yang sangat tinggi, di mana apabila berlakunya pandemik COVID tersebut, banyak sektor-sektor pekerjaan, sektor-sektor awam maupun swasta ditutup sepenuhnya. Pada masa yang sama juga, sektor-sektor tersebut terpaksa memberhentikan kesemua pekerja-pekerja mereka bagi mengurangkan kos yang hendak ditampung oleh mereka. Dan pada masa yang sama juga, ketika berlakunya pandemik COVID-19, terlibatnya satu PRK, iaitu pilihan raya di Sabah, di mana pada ketika ini, ketika berlaku PRK Sabah bagi P186, bagi perkara pertama yang dapat dilihat melalui dan kerjasama, di mana pada PRK Sabah juga menunjukkan ekonomi juga tidak menentu ketika ini, kerana pada waktu itu juga berlakunya pandemik COVID-19. Namun dapat dilihat ketika PRU dan juga PRK Sabah dan ketika berlakunya pandemik COVID-19 menunjukkan bahawa ekonomi negara sangat tidak menentu sama sekali. Keadaan ini menunjukkan bahawa ekonomi negara sangat meruncing, dan keadaan ini sememangnya membimbangkan kestabilan ekonomi negara.
Coronavirus COVID-19 ialah satu virus penyakit berjangkit yang ditemui baru-baru ini yang berpunca daripada virus corona. Sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19 negara perlu dibantu tidak kira kerajaan maupun swasta atau agensi-agensi berkaitan, dan rakyat secara keseluruhannya perlu berganding bahu untuk membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk mengatasi masalah ini. Oleh itu, kerajaan telah memutuskan untuk menguatkuasakan menyekat dengan ketat sempadan dan pintu masuk antarabangsa untuk melindungi negara daripada wabak COVID-19 yang masih menular di negara lain. Tambahan pula, kerajaan telah bekerjasama dengan rakan kongsi kerajaan dan sektor swasta untuk memperluaskan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK bagi mencapai perlindungan imuniti kumpulan di Malaysia dengan menyediakan vaksinasi percuma kepada rakyat umum. Selain itu, bantuan keuangan telah diusahakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat. Selain daripada usaha kerajaan memerangi wabak COVID-19, kerajaan juga telah membuat satu dasar seperti bantuan prihatin yang diberikan kepada rakyat. Selain itu, terdapat juga bantuan seperti iCitra, bayaran bantuan prihatin rakyat, BPR dan lain-lain lagi. Hal ini dapat meringankan beban rakyat untuk meneruskan kehidupan mereka dan dapat membantu merangsang ekonomi negara walaupun berada di masa pandemik. Berikutan adalah tanggungjawab KKM dalam sistem kesihatan dan pentadbiran negara COVID-19 adalah untuk melakukan ujian lapangan selanjutnya. Ini disebabkan oleh peningkatan besar dalam serangan COVID-19. Di samping itu, pihak swasta juga banyak menolong pihak kerajaan dan KKM dalam sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19 negara. Hal ini kerana hospital swasta telah mengambil sejumlah pesakit COVID dan diletakkan di hospital mereka untuk membantu dan meringankan beban KKM dan kerajaan. Seterusnya, sektor swasta telah menubuhkan klinik saringan di hospital swasta dan PHPN telah menjalankan ujian untuk pekerja asing sebagai sebahagian daripada usahanya untuk membantu kerajaan. Di 130 institusi swasta, klinik saringan COVID-19 kini boleh diakses. Akhirnya, bantuan makanan pesakit COVID-19 yang diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan agensi-agensi. Hal ini dapat mengurangkan beban barisan hadapan untuk menyediakan makanan. Oleh itu, Pusat Kuarantin Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEPS dan Pusat Penyelayan COVID-19 CAC Stadium Melati masing-masing menerima 8,000 kotak makanan daripada Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan yang sangat penting untuk memudahkan semua urusan. Kawalan harga adalah tindakan mengenakan sekatan terhadap nilai barangan daripada dinaiki sesuka hati yang biasa dilakukan oleh peniaga dan juga peruncit. Menteri KPDNKK berkuasa menetapkan apa-apa barang yang hendak dikawal harganya secara undang-undang. Ini adalah berdasarkan permintaan terhadap sesuatu barangan keperluan bagi satu-satu musim perayaan seperti skim kawalan harga musim perayaan Hari Raya Puasa, skim kawalan harga musim perayaan Tahun Baru Cina dan skim kawalan harga musim perayaan Deepawali. Bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat, KPDNKK juga telah melaksanakan kempen penurunan harga yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri. Kempen ini turut melibatkan lebih 957 buah pasaraya di seluruh negara dan perkhidmatan yang ditawarkan melebihi 4,000 jenis barang keperluan rumah. Selain itu, kementerian turut melaksanakan anugerah kedai harga patuh AKHP bagi memberi lebih pilihan kepada pengguna untuk memilih kedai yang menawarkan harga barangan yang berpatutan dan perkhidmatan yang baik. Langkah seterusnya ialah inisiatif membantu rakyat, program jualan keluarga Malaysia PJKM serta inisiatif kawalan skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM serta sentimen dan reaksi pasaran domestik terhadap rangkaian usaha kerajaan KPDNHEAP menjangkakan bahawa ia bakal memberi kesan kepada kestabilan harga barang keperluan. Pelaksanaan PJKM telah memberi impak positif di mana barangan keperluan harian seperti ayan,
ikan, telur, sayur-sayuran, minyak masak, gula, tepung, beras serta barangan proses dengan harga sehingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran setempat. Menurut Casey Ware, federalisme adalah pembagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Di Malaysia terdapat 3 peringkat kuasa kerajaan iaitu kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan atau PBT. Fiskal pula adalah sistem pungutan cukai dan pengagihan sumber oleh kerajaan pusat. Konsep fiskal di Malaysia melibatkan 3 peringkat kuasa kerajaan. Pertama, kerajaan persekutuan yang berperanan dalam mengurus hal ehwal eksekutif, eksklusif dan perundangan. Selain itu, pungutan cukai yang dijalankan adalah melalui kutipan cukai secara langsung dan tidak langsung. Kerajaan negeri berperanan dalam mengurus hal ehwal pentadbiran negeri masing-masing dan sumber alam negeri seperti tanah dan galian. Kerajaan negeri menjalankan kutipan cukai melalui cukai tanah semasa dan pembayaran pendaftaran tanah. Manakala PBT menjalankan pungutan cukai melalui sewaan premis. Seterusnya, penyampaian perkhidmatan kerajaan iaitu dalam peranan agensi kerajaan. Sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan ini sudah menjadi isu utama dalam pembangunan global pada masa kini. Sistem penyampaian awam juga merupakan elemen penting dalam menjayakan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan dan sistem ini juga dinilai sendiri oleh masyarakat dalam menyediakan perkhidmatan tersebut. Dalam kajian ini, saya memfokuskan kepada sistem penyampaian perkhidmatan awam dalam kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP. Matlamat utama perkhidmatan KWSP ini adalah untuk melindungi dan meningkatkan simpanan masa depan pekerja. Sebagai contoh, KWSP ini membenarkan ahlinya menggunakan wang simpanan mereka untuk membiayai pembelajaran pendidikan dan penjagaan kesihatan mereka serta membeli rumah untuk meningkatkan nilai kehidupan mereka apabila mereka bersara. Antara kelemahan sistem perkhidmatan KWSP ini ialah bergantung kepada keranan birokrasi itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam keranan birokrasi itu sendiri terdapat beberapa masalah seperti ketidakcekapan masa bekerja. Dengan adanya keranan birokrasi dalam sesuatu syarikat akan menyulitkan urusan iaitu sistem dan prosedur kerja tidak cekap, tempoh berusaha yang memakan masa yang panjang dan lewat untuk mengambil tindakan. Akhir sekali ialah penambahbaikan sistem perkhidmatan KWSP. Antaranya ialah kerajaan telah membenarkan pelanggannya atau ahlinya mengambil wang simpanan tersebut sebelum tempoh matang. Sebagai contoh, semasa tempoh pandemik COVID-19, pihak kerajaan telah mengeluarkan satu kenyataan yang membolehkan pelanggannya mengambil wang simpanan tersebut. Pihak kerajaan membuat sedemikian adalah kerana untuk mengurangkan beban rakyat semasa pandemik COVID-19. Selain itu, penambahbaikan yang telah dibuat adalah dengan meningkatkan kemahiran dan kepakaran kaki tangan pihak KWSP. Secara kesimpulannya, sistem penyampaian perkhidmatan KWSP ini merupakan perkara sangat penting kepada negara kerana ianya merupakan aset bagi sebuah negara untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Muda, nombor metrik S54565. Saya akan memperbentangkan tajuk pembangunan barangan awam. Negara maju bukan sahaja mempunyai ekonomi yang kukuh, tetapi juga rangkaian perkhidmatan dan pengangkutan yang saling berkait di mana ia tidak membebankan kehidupan rakyat. Justru itu, pembangunan ekonomi Malaysia disokong oleh perkembangan dalam sektor pengangkutan. Menurut Haiman 2002 mengatakan bahawa barangan awam merupakan barangan di mana faedah daripada penggunaan barangan tersebut tidak boleh dikecualikan bagi mereka yang tidak membayarnya, serta dikongsi secara bersama dalam satu kumpulan penggunaan yang besar. Barangan awam ini ialah barangan yang ditawarkan kepada semua orang tanpa pengecualian, di mana orang awam tidak dapat dihalang atau dikecualikan daripada menggunakan barangan awam ini. Kebiasaannya, barangan awam ini ditentukan oleh pasaran politik dan bukannya melalui pasaran biasa iaitu mekanisme harga. Oleh itu, kerajaan telah menyediakan barangan ini dan kos pengeluarannya ditanggung daripada hasil kutipan cukai. Hasil yang diperolehi daripada hasil kutipan cukai ini telah digunakan oleh kerajaan untuk mentadbir serta menguruskan sesebuah negara dan juga digunakan untuk perbelanjaan pembangunan. Pembangunan barangan awam dapat dilihat melalui Dasar Pengangkutan Negara DPN 2019
hingga 2030 yang telah digubal melalui kerjasama yang kukuh di antara sektor kerajaan dan swasta. Dasar ini telah menggariskan strategi-strategi khususnya dalam menyediakan sistem pengangkutan yang pintar, ketersambungan, mudah dan selamat serta memenuhi keperluan rakyat. Semenjak September 2016, lebih daripada 150 orang ahli daripada sektor kerajaan, akademik dan wakil-wakil daripada sektor swasta telah terlibat dalam beberapa siri bengkel perbincangan kumpulan fokus dan mesyuarat bagi menggubal kandungan dasar ini. DPN juga dapat bertindak sebagai teras dasar untuk melonjakkan negara di dalam aspek logistik dengan penambahbaikan sektor jalan, rel, udara dan maritim serta ketersambungan di antara satu sama lain bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat pengedaran serantau. Selain itu, kedudukan geografi dan kualiti infrastruktur yang baik menjadikan Malaysia pintu masuk semula jadi ke Asia Tenggara. Pada tahun 2016, Malaysia disenaraikan di kedudukan ke-18 daripada 140 buah negara di dalam laporan Daya Sains Global Forum Ekonomi Dunia, iaitu kedudukan yang teratas berbanding ekonomi membangun yang lain di Asia. Pelabuhan Kelang disenaraikan di kedudukan ke-11 di dunia dari segi pengendalian TEU pada tahun 2016, manakala PTP berada di kedudukan 19. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA telah mengendalikan 52.6 juta penumpang pada tahun 2016 dan ini meletakkannya di kedudukan ke-24 di dunia. Sistem pengangkutan awam telah menawarkan perkhidmatan yang sama atau lebih cekap daripada kenderaan persendirian untuk menggalakkan penggunaan sebagai mod pengangkutan utama. Sistem pengangkutan awam mesti menawarkan perkhidmatan yang sama atau lebih cekap daripada kenderaan sendiri untuk menggalakkan penggunaannya sebagai mod pengangkutan utama. Pengangkutan awam mesti mengambil kira pertumbuhan penduduk masa hadapan dan perubahan permintaan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang semakin mantap dan berkembang maju di mana sektor industri dan perkhidmatan yang mendominasikan sepenuhnya pembangunan ekonomi negara.